Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, Misbah, Bariah, Umi, semua yang hadir pada malam ni, jangan lupa untuk share video ini kepada tuan-tuan yang lain. Harap tuan-tuan berkesempatan untuk share video ni kepada adik-adik kita, rakan taulan, sahabat handai, ahli karya, karya masjid, alumni sekolah. Tolong sharekan tuan, moga-moga ada pahala bagi kita bersama pada malam ni. Ni Syabab Ahmad, Zawi Ghazali, Ahmadul Fitri. Malam ni kita akan masuk surah yang baru, namanya surah Al-Fathu, surah kemenangan. Ya, sesuai dengan namanya, Fathu maknanya kemenangan. Kalau orang Arab ni mendoakan untuk kita, sebagai contohnya, kalau kita pergi ke Mesir, nanti orang-orang Mesir tanya, mana kau belajar nak? Aina ta'allam. Kita kata Al-Azhar Syarif. Fatahallahu alaik, Allah yaftah alaik. Moga Allah beri pada engkau kejayaan. Biasanya orang Arab punya doa begitulah. Fatahallahu alaika, Allah yaftah alaik. Maknanya Allah beri kemenangan, Allah beri kejayaan kepada engkau, maksudnya begitulah. Jadi perkataan Fataha ni, kata Imam Al-Asfahani, merujuk kepada makna yang luas, iaitu merujuk kepada kemenangan. Walaupun asasnya ia merujuk kepada membuka. Jadi bukanya berarti pembukaan, kemenangan, anugerah dan sebagainya. Muhammad Adib, Bariah Umi, semua yang hadir pada malam ni, Haniza binti Alias, tolong share video kepada teman lain. Ustaz Faris Misbah, Dang SB, Hafizah Jazuri, terima kasih semuanya, Alhamdulillah. Jadi bagi tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid yang ke-9. Tafsir Ibn Katsir yang biru ni, buka jilid ke-9, muka surat ke-41. Nusana Haji Hafizah Nur Akmal. Surah Al-Fathu, muka surat 41, jilid ke-9. Baik, saya bacakan sikit permulaannya, mukadimahnya. Imam Ahmad meriwayatkan, Waqi' memberitahu pada kami, Syu'bah beritahu pada kami dari Muawiyah bin Qurrah, dia mengemukakan, aku pernah dengar Rasulullah SAW, aku pernah mendengar Abdullah bin Ghafal radhiyallahu anhu berkata, pada tahun pembebasan kota Mekah, Nabi SAW baca surah Al-Fathu dalam perjalanannya di atas tunggangan. Muawiyah berkata, seandainya aku tidak membenci orang-orang berkumpul keliling kami, nescaya aku akan menuturkan bacaan beliau itu. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim dari hadis Syu'bah. Lihat muka surat berikutnya, muka surat ke-42. Surah ni diturunkan ketika Nabi SAW kembali dari Hudaybiyah pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah, iaitu ketika orang musyrikin menghalang baginda memasuki Masjid Haram untuk menunaikan umrah di sana. Mereka membuat penghalang di antara baginda dengan Masjid Haram. Selanjutnya mereka cenderung mengatakan perdamaian dan gencatan senjata supaya baginda pulang pada tahun itu dan datang kembali pada tahun hadapan. Nabi SAW memenuhi permintaan mereka, meskipun terdapat juga beberapa orang sahabat yang tidak menyukai tindakan baginda itu. Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an, sebagaimana yang akan dibahas lanjut nanti kelak. Baik, ini satu permulaan untuk kita faham. Bagaimana pula dalam tafsir fi Zilalil Quran? Tafsir Zilalil Quran ni satu tafsir menarik karangan Syahid Said Qutb rahmatullah alaihi. Tuan guru kami Syekh Dr. Salah Al-Fatal Al-Khalidi menukilkan bahawa Syekh Qutb ini seorang pengkaji, seorang pencipta Quran, seorang mufassir yang hebat, seorang syahid. Dan pangkat syahid ni bukan senang, tuan-tuan. Beliau mengarang kitab Fi Zilalil Quran ni dalam penjara ketika dihukum kerana sokongannya kepada ikhwan muslimin. Baik, saya baca sikit untuk tuan-tuan faham. Ni Fi Zilalil Quran dalam bahasa Arab kitab besar ni. Pada muka surat, ni jilid berapa? Jilid ke-6, muka surat 3306. Masya-Allah, 3000 dah. Ialah jilid ke-6 Jadi beliau mulakan muka surat ni daripada yang pertama, jilid pertama sehingga jilid yang terakhir, itu jilid yang ke-7. Maka beliau mengemukakan, Said Qutb meletakkan nombor muka surat ni daripada awal hingga akhir mengikut pada susunan jilid. Jadi muka surat 3306. Saya bacakan untuk tuan-tuan. Kita berjenak-jenak dan kita tafsir. Hadhihi surah madaniyah nazalat fi sanad sadisa min al-hijrah. بعد صلح الهديبية وهي تتناول هذا الحديث الخطير وملابساته وتصور حال الجماعة المسلمة وما حولها في إيبانه فبين وقت نزولها ووقت نزول سورة محمد التي تسبقها في ترتيب المصحف نحو من 3 سنوات
تمت فيها تغيرات هامة وخطيرة في أحوال الجماعة المسلمة في المدينة. تغيرات في موقفها وموقف المناوئين لها، وتغيرات أهم في حالتها النفسية وصفتها الإيمانية واستوائها على المنهج الإيماني في إدراك ونضج عميق. Kata beliau, ini surah merupakan surah Madaniyah, maknanya turun selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Tuan-tuan dah faham bahawa Madaniyah dan juga Makkiyah bukan merujuk pada tempat, tapi merujuk pada zaman. Makkiyah berarti sebelum berlakunya hijrah, dan Madaniyah berlaku turunnya selepas hijrah Nabi SAW ke Madinah. Jadi merujuk nama macam tempat, tapi sebenarnya nama ni merujuk kepada zaman, bukan merujuk kepada makan. Jadi kata Syekh Qutb, surah ni, tengok, Syekh Qutb adalah seorang yang alim. Dia bukan setakat menukilkan, bahkan beliau mentarjihkan pandangan. Inilah kajian yang telah dibuat oleh guru kami, Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, yang mengatakan bahawa Syekh Qutb tulisannya merupakan tafsir, bukannya buku sastra biasa seperti yang dikatakan oleh sebahagian pada pihak yang tidak bertanggungjawab. Kerana Syekh Qutb mengkaji lebih daripada puluhan kitab sebelum datang menulis tafsir beliau yang dipanggil di bawah naungan Al-Quran ni, fi zilalil Quran. Fi zilalil Quran maknanya di bawah naungan Al-Quran. Dan truly memang Syekh Qutb ni hidup di bawah naungan Al-Quran kerana beliau betul-betul mengamalkan Al-Quran sehingga beliau dihukum kerana berpegang dengan Al-Quran. Golongan yang mengatakan bahawa tafsir fi zilalil Quran ni bukan tafsir, ini merupakan hanyalah buku sastra Arab yang bertazauk tinggi, mempunyai taste yang sangat tinggi, ni semua kata-kata dusta, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kata guru kami Syekh Dr. Salah Al-Khalidi. Jadi kembali kepada tafsir fi zilalil Quran ni, kata Syekh Qutb, surah ni turun pada tahun ke-6 Hijrah, selepas peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Apakah makna Sulhul Hudaybiyah, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan pergi umrah bersama dengan Zazan Travel, InsyaAllah mudah-mudahan nanti kita dapat pergi semula. Mudah-mudahan Allah angkat daripada kita balak ini, wabak ini, penyakit ini, pandemik ni, dan kita kembali dapat menjalankan kehidupan macam normal biasa semula. Hari ini kita dengar azan sedih, tuan-tuan, kerana tak dapat pergi ke masjid. Terbatas golongan yang pergi ke masjid bilangannya. Moga Allah himpun kita dalam suasana yang baik selepas ni. Mudah-mudahan Allah beri kuatan kepada pemimpin-pemimpin kita untuk mentadbir dengan sebaik mungkin dan berikan keliling mereka orang yang ikhlas untuk menasihati dan menghancurkan semua golongan yang tidak bertanggungjawab yang inginkan kehancuran untuk umat Islam ini. Baik, surah Al-Fathu ni kata Syekh Qutb turun selepas peristiwa Hudaybiyah. Apakah peristiwa Hudaybiyah, tuan-tuan? Ia satu peristiwa penting dalam perkembangan sejarah politik Islam ketika Nabi berada di Madinah, iaitu Allah Taala telah memperlihatkan kepada Nabi SAW bahawa baginda masuki kota Mekah dalam keadaan menang. La tadkhuluna masjidil haram aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Allah memperlihatkan nabinya bahawa baginda dan umat Islam masuki kota Mekah sebagai orang yang menang dengan bercukur rambut dan juga memendekkannya. Sebahagian bercukur, sebahagian memendekkan rambut mereka. Jadi mimpi Nabi merupakan kebenaran sallallahu alaihi wasallam bahawa Islam akan menang, Islam akan diberikan kepimpinan. Untuk mengetahui lebih lanjut, kan tuan-tuan, elok saya bacakan kepada tuan-tuan sedikit sirah tentang Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah, supaya kita faham. Anak-anak kita belajar kat sekolah ni, tuan-tuan. Mungkin kita ibu ayah pernah belajar satu masa dahulu, tapi kita lupa. Saya bacakan untuk tuan-tuan tentang peristiwa Sulhul Hudaybiyah ni untuk kita dapat maklumat yang jelas apa yang berlaku kat situ. Pada hari Isnin, bulan Zulkaidah, tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah SAW bersama para sahabatnya telah pun keluar untuk menaikkan umrah. Baginda mengetahui bahawa orang Quraisy akan menyambut baginda dengan perang atau mencegahnya untuk masuki Baitullahil Haram. Kali itu baginda mengajak orang-orang Arab dari kaum muslimin dan orang Arab Badui yang ada di keliling Madinah untuk ikut serta. Namun mereka terlambat untuk menyambut ajakan Nabi, hingga baginda memutuskan untuk keluar bersama dengan kaum Muhajirin dan juga Ansar. Dan Allah telah mengungkapkan niat yang tersimpan dalam hati orang-orang Arab Badui itu dalam firman-Nya menerusi surah. Kalau kita lihat, tuan-tuan yang mulia sekalian, surah Taubah, Allah SWT menceritakan tentang perbuatan golongan Arab yang tidak mengikuti Nabi SAW ini. Kemudian ceritanya panjang, tuan-tuan. Dan ketika kaum muslimin sampai di Rawha, baginda menerima khabar bahawa musuh berada di Raikah, sebuah tempat di antara Mekah dan Madinah, dan baginda telah mengutus kelompok sahabatnya untuk menemui mereka, di antaranya Abu Qatadah Al-Ansari yang belum lagi berihram. Dia ada cerita macam-macam dalam peristiwa Sulhul Hudaybiyah ni. Nabi membenarkan untuk makan keldai liar, keldai yang tidak mempunyai tuan, tapi kalau keldai yang dibela hukumnya haram untuk makan. Adalah peristiwa. Kemudian ada sembahyang sunat khauf. Buat pertama kali disyariatkan ketika itu sembahyang sunat khauf, tuan-tuan ni.
iaitu sembahyang khauf, salatul khauf, iaitu salat ketika kita berada di ambang peperangan, bimbang kalau musuh datang menyerang. Bagi tuan-tuan rajin tuan-tuan melihat dalam YouTube salatul khauf yang telah pun dilakukan oleh Angkatan Tentera kita dalam satu program latihan bersama dengan kami Telaga Biru untuk ditunjukkan kepada anak-anak yang belajar tentang salatul khauf, salatul safar dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, kemudian Nabi pun telah memilih Osman bin Affan di atas jalangan daripada Umar Khattab radhiyallahu anhu, kerana Sayyidina Osman ni seorang yang sangat dihormati di Mekah dan keluarganya masih ramai lagi yang belum masuk Islam. Kalau berlaku apa-apa pada Osman, maka tentulah keluarganya akan mempertahankannya walaupun berbeza agama, kerana orang Arab ni mempunyai satu sifat asabiyah. Asabiyah ni berarti mereka ni sangat kuat berpegang kepada kekabilahan masing-masing. Jadi bila pilihan itu jatuh pada Osman bin Affan radhiyallahu anhu, ini merupakan menantu Nabi SAW sendiri. Osman seorang lelaki yang segak, yang hebat, yang tegas, yang memang seorang yang orang memandangnya pun akan rasa suka dengan penampilannya, seorang bijak berbicara, panjang akal, segala sifat kebijaksanaan seorang kepimpinan kualitinya ada pada Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka Nabi telah memanggil Osman dan mengutusnya untuk menemui golongan Quraisy di Mekah. Osman datang dengan perlindungan daripada keluarganya dan juga daripada Aban bin Sa'id bin Al-As Al-Umawi. Ini merupakan Al-Umawi ni keturunan ataupun kabilah Sayyidina Osman. Mereka mempunyai pertahutan hubungan keluarga yang kuat. Berbeza contohnya daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketika beliau namanya naik juga, boleh tak mewakili Islam untuk berunding dengan musyrikin, tapi tidak terpilih kerana Umar ini sukunya Bani Adi. Walaupun Umar seorang yang kuat, tapi kaumnya tidak kuat macam beliau. Maknanya kaumnya tidak ada peranan besar di Mekah nak dibandingkan dengan kabilah ataupun kumpulan keluarga Sayyidina Osman dipanggil sebagai Bani Umawi itu. Jadi Nabi telah milih Osman untuk menjadi ketua misi bagi perundingan di antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Tiba-tiba sampai kepada Nabi SAW di Hudaibiyah itu, Nabi dah berjalan nak pergi ke Mekah untuk menaikkan umrah ni, maka Nabi berhenti di situ. Dan bulan itu merupakan bulan haram. Bulan haram sepatutnya tidak boleh berlaku peperangan. Tetapi musyrikin telah menakut-nakutkan Nabi dan sampai berita kepada Nabi SAW bahawa sebenarnya Sayyidina Osman telah pun dibunuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mana mungkin seorang diplomatik dibunuh? Tak boleh. Memang tak boleh kita lakukan buatan itu. Buatan sangat memalukan. Menghantar diplomatik pergi ke negara komunis pun, komunis akan bunuh. Itu undang-undang antarabangsa difahami oleh semua manusia. Kerana diplomat ni merupakan orang yang bertanggungjawab untuk menyampaikan satu perkara penting, informasi penting, supaya dengannya ada rundingan boleh dilakukan. Maka informasi yang sampai ini daripada pihak walaupun dia pengusuh, maka tidak boleh diambil tindakan kepada diplomat itu, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Tiba-tiba sampai kepada Nabi bahawa golongan musyrikin yang ada di Mekah telah membunuh Sayyidina Osman. Maka Nabi SAW pun bersama dengan para sahabat yang ada di Hudaibiyah itu telah melakukan satu bai'ah. Bai'ah ni berarti satu sumpah setia untuk menuntut bela di atas kematian Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika berada di pokok yang namanya Syajaratul Ridwan dekat dengan Hudaibiyah, pokok itu telah ditebang pada zaman Umar Khattab radhiyallahu anhu kerana mendapati kalangan kaum muslimin yang tidak kuat imannya, yang lemah ilmunya, datang ke situ untuk mengambil keberkatan dari pokok tersebut, bimbang-bimbang ia menjadi satu agenda khurafat mereka datang ke tempat tersebut. Maka Sayyidina Umar telah mengarahkan pokok itu untuk ditebang. Pada asalnya pokok itu, Nabi dengan para sahabat telah duduk di bawah pokok tersebut untuk buat sumpah setia di atas pembunuhan Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik tuan-tuan, ketika Nabi berada di bawah pokok itu, pohon samura itu, maka bersumpah setia untuk mati bersama dengan Osman mempertahankannya. Tapi ada yang menyertai tentera Islam pada waktu itu untuk rombongan umrah itu, seorang bernama Jad bin Qais. Jad bin Qais ini seorang munafik. Dia terus terang tak masuk dalam bai'ah tersebut. Dan orang memang tahu dia seorang munafik. Dia bersama dengan geng-geng Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka ni merupakan penentang-penentang Islam, musuh dan Muslimut yang ada di Madinah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, dan Allah Ta'ala telah menurunkan ayat yang kita semua akan pelajari, yang surah Al-Fatih ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah meridai orang-orang beriman bersamamu dengan wahai Muhammad SAW yang telah pun bai'ah di bawah pokok. Jadi baginda telah beri isyarat dengan tangan kanannya dan berkata ini tangan Osman, lalu memukulkannya ke tangan kirinya, ini untuk Osman. Dan demikian Osman juga menerima keutamaan bai'ah itu walaupun beliau
disangkakan telah mati. Beliau tidak ada di situ dalam peristiwa tersebut, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik, ini cerita tentang bai'ah yang berlaku di Hudaibiyah. Dan bila perkara tersebut sampai kepada pengetahuan musyrikin, mereka pun jadi takut. Mereka pun menghantar berita mengatakan Osman tidak dibunuh. Mereka menghantar seorang yang terhormat di kalangan mereka, bernama tuan-tuan yang mereka sekalian, Suhail bin Amr radhiyallahu an. Kemudian beliau ni masuk Islam. Jadi Suhail bin Amr ni datang kepada Nabi SAW untuk berunding bahawa dengan mengatakan bahawa Sayyidina Osman masih lagi hidup dan dia datang untuk berunding dengan Rasulullah SAW. Dalam perjanjian tersebut, tuan-tuan, ketika datang maka ditulis satu persefahaman. Macam kira kita ni macam treaty lah, satu apa dipanggil sebagai satu persefahaman, apa dipanggil, satu persefahaman lah, satu perjanjian di antara kafirin dengan muslimin. Apa perkara-perkara yang dipersetujui bagi mengelakkan berlakunya peperangan. Ini namanya gencatan senjata, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, antara isi. Maka Suhail telah pun datang. Ketika beliau datang ini, maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk mencabut geraham giginya." Suhail ni seorang yang handsome, yang segak, yang bijak, yang pandai bercakap. Biasanya kepimpinan dipilih orang yang begitulah keadaannya. Pelajarannya, penampilannya, kebijaksanaannya, pidatonya. Kita dalam kehidupan pada ini kena belajarlah bercakap, tuan-tuan ya. Anak-anak kita waktu cuti macam ni, ajar mereka jadi imam, ajar mereka azan, ajar mereka untuk bercakap public speaking. Saya selalu terfikir untuk mengadakan kelas public speaking untuk anak-anak ya. Saya boleh berkhutbah, boleh berpidato, boleh menyampaikan, cara menyampaikan forum lain daripada berkhutbah. Jangan sampai kita berkhutbah ni orang tertidur. Jadi Suhail bin Amr ni diutuskan oleh musyrikin memiliki kualiti kepimpinan dan juga berkata yang petah untuk berjumpa dengan Nabi SAW bagi menyelesaikan isu yang berlaku di antara mereka. Maka perkara ni pun inilah dipanggil sebagai Sulhul Hudaibiyah, perdamaian di Hudaibiyah. Saya bacakan untuk tuan-tuan ni. Ketika dimulakan perjanjian itu, maka Nabi SAW telah menyuruh Sayyidina Ali sebagai pencatat minit persetujuan dan dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Suhail berkata, "Aku tidak setuju digunakan Bismillahirrahmanirrahim. Yang aku kenal dalam hidupnya, Rahman bukannya Tuhan yang kau sembah itu. Itu Rahman merupakan seorang Rahman Yamama. Ini adalah seorang yang kaya di kalangan kami. Kaum kami yang kerjanya bersedekah, generous sebagainya. Kami tak kenal Tuhan dengan sifat Rahman. Jadi, tak boleh tulis Bismillahirrahmanirrahim. Tulislah Bismikallahumma. Allahu Akbar." Nabi SAW menyuruh Sayyidina Ali untuk memadam Bismillahirrahmanirrahim itu, gantikan dengan Bismikallahumma. Ya. Apa dia, Hanisa Nazar. Betul. Kena belajar bercakap. Persefahaman dan persetujuan. Ni saya nak cakap dengan seorang-seorang kat depan telefon ni tak nampak, tuan-tuan pun perlukan belajar juga kemahiran yang tertentu, tuan-tuan ni. Jadi kita kena belajar daripada sesiapa yang kita dapati bagus untuk menguasai ilmu percakapan. Besok anak-anak tuan-tuan nak jadi wakil rakyat kat parlimen, tak adalah bercakap benda merapu-rapu dan cakap benda-benda yang kotor. Jadi orang yang pemimpin yang layak membawa misi rakyatnya, mewakili mereka dengan baik. Kena belajar dari sekarang lah untuk jadi kepimpinan Ya Sofi Emir, barakallahu fikum. Aziz Taifur Maka bila Nabi SAW telah menyuruh Sayyidina Ali untuk memadam perkataan Bismillahirrahmanirrahim, tukarlah Bismikallahumma. Kemudian perjanjian diteruskan lagi. Perjanjian ini berlaku di antara Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Suhail bin Amr. Saya kata tak setuju. Kalau aku setuju engkau ini Rasulullah, tentu aku tak merangi kau. Tulis Muhammad bin Abdullah saja. Sayyidina Ali menjadi marah, tuan-tuan. Sayyidina Ali budak muda yang hebat ini, yang bijak ini, usia 20-an ini, menjadi marah pada perkara tersebut. Menggigil dia. Dia tidak mahu memadam perkataan Rasulullah. Tadi perkataan Allah Bismillahirrahmanirrahim dia boleh tahan lagi. Bismillahirrahmanirrahim ke, Bismillahirrahmanirrahim ke, Bismillahirrahmanirrahim Ghafur ke, Bismillahirrahmanirrahim Khabir ke, Bismillahirrahmanirrahim Alim ke. Memang Allah mempunyai sifat-sifat itu. Tapi bila sampai Rasulullah ni nak dibuang, dia tak mahu. Maka tuan-tuan yang mendengarkan, akhirnya Nabi telah bertanya mana dia perkataan Rasulullah. Nabi tidak boleh baca, tidak boleh menulis. Maka Nabi bila ditunjukkan Rasulullah itu, Nabi memadamkan dengan tangan baginda yang mulia. Ini disebut oleh Ibn Hisham dalam sirahnya. Sirah Ibn Hisham. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, akhirnya berlakulah perjanjian yang ada di antara kaum muslimin dan juga kaum musyrikin.
bahawa dengar sisi perjanjian ni. Tahun ni orang Islam tidak boleh pergi menunaikan ibadat umrah. Apa lagi? Maka Suhail segera menyanggah menerimanya dengan terpaksa, namun untuk tahun akan datang. Tahun akan datang saya boleh menunaikan umrah. Ketika itu engkau memasukinya para sahabatmu hanya boleh tinggal di sana wahai Muhammad selama 3 hari sahaja. Dan membawa senjata yang biasa dibawa oleh musafir. Dan kamu akan masukinya dengan pedang-pedang yang ada dalam sarungnya. Jadi bawa pedang kena sarung. Tak boleh terdedah seperti itu. Tak mengapalah tu. Tapi 3 hari saja. Kemudian Suhail berkata, tidak ada seorang pun daripada pihak kami yang datang kepadamu, meskipun dia telah masuk Islam, melainkan kau kena kembalikan kepada kami. Wah, ni berat tuan. Orang-orang kafir yang masuk Islam jumpa dengan Nabi, pergi ke Madinah, berhijrah ke Madinah, hendaklah dipulangkan ke Mekah. Kaum muslimin berkata, subhanallah, bagaimana ini boleh berlaku pula? Orang musyrikin telah datang kepada kami sebagai seorang muslim, kena pulangkan kepada mereka, wahai Nabi. Dan ketika dalam keadaan itu, tiba-tiba datanglah Abu Jandal bin Suhail bin Amr dalam keadaan terikat. Dan dia telah pun keluar dari Mekah dan melimpahkan dirinya di tengah-tengah kaum muslimin. Maka Suhail berkata, wahai Muhammad, ini adalah orang pertama aku tuntut kepadamu untuk kau kembalikan kepadaku. Dan tuan, yang datang ni anak dia sendiri rupanya, Abu Jandal Suhail bin Suhail bin Amr, anak dia sendiri yang masuk Islam. Tuan-tuan dimuliakan sekalian. Maka kembalikan dia kepada kami wahai Muhammad. Maka Nabi SAW pun berunding untuk tak dikembalikan, tapi diminta juga untuk dikembalikan, akhirnya dikembalikan kepada kaum musyrikin. Tengok begitu sekali kompromis, toleratnya Nabi kita SAW dalam sulh Hudaybiyah. Dan setelah itu mereka bersepakat syarat-syarat lain, iaitu untuk melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Pada masa itu orang mendapat keamanan masing-masing, saling menahan diri untuk tidak menyerang yang lain. Di antara mereka tidak boleh ada kedengkian, saling menahan diri, tidak boleh ada pencurian, tidak ada pengkhianatan. Dan barang siapa ingin masuk dalam perjanjian dengan Muhammad dan bersekutuan, maka dia boleh melakukannya. Siapa nak join Muhammad SAW, boleh masuk, maka kami akan recognize. Siapa yang join kami, engkau wahai Muhammad SAW, kena terima bahawa mereka menyertai kami, setia dengan kami wahai Muhammad SAW. Itu perjanjian biasa, tuan-tuan. Maknanya bersekutulah kat sini. Ada kalangan orang Arab yang tidak mahu masuk Islam, tapi mereka nak bersekutu dengan Madinah. Boleh. Ada kaum Arab yang mereka juga tidak mahu masuk Islam, tapi mereka nak bersekutu dengan kaum Quraisy. Boleh. Jadi masing-masing ada understanding. Ini antara isi perjanjian itu. Maka suku Khuza'ah pun berdiri berkata, kami masuk dalam perjanjian bersekutuan dengan Muhammad SAW. Dan Bani Bakar juga berkata demikian. Kami pula akan masuk perjanjian dengan Quraisy. Jadi kumpulan Khuza'ah, walaupun mereka tidak masuk Islam, tapi mereka menyokong Nabi SAW. Bani Bakar pula, mereka juga tidak masuk Islam, mereka masuk bersama dengan kaum Quraisy. Maknanya bersekutu dengan kaum Quraisy. Banyak sahabat yang kecewa dengan sebahagian daripada syarat itu. Di antaranya Sayyidina Ali yang menentang untuk menghapuskan kalimah Rasulullah. Maka Rasulullah telah berkatakan kepada Ali, mana dia kalimah Rasulullah? Rasulullah sendiri memadamkannya dan menggantikan Rasulullah itu dengan Muhammad bin Abdullah. Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan ikut umrah bersama dengan travel, saya tunjuk tempat ni semua tuan-tuan. Tempat ketika berlaku perjanjian tersebut. Tempat ni biasa kita buat umrah sunat, berniat umrah sunat masuk untuk mengerjakan umrah dari situ. Para sahabat juga marah dengan kewajipan kena kembalikan kaum muslimin yang melarikan diri dari Quraisy agar dikembalikan kepada Mekah. Mereka berkata, Rasulullah, mengapa kita ikut perjanjian ni wahai Rasulullah? Antara yang sangat marah dengan perjanjian Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, tuan. Sayyidina Umar yang terkenal dengan sifat tegasnya untuk Islam. Maka Sayyidina Umar bertemu Rasulullah sendiri dan berkata, wahai Rasulullah, bukankah kita yang benar Rasulullah? Bukankah mereka itu sesat wahai Rasulullah? Kenapalah begitu sekali penghinaan untuk kita wahai Rasulullah? Sayyidina Umar bertanya dengan penuh semangat, tuan-tuan, kepada Rasulullah SAW. Bukan menghukum kebesaran Rasulullah, tapi masih sangat tidak puas hati dengan output daripada perjanjian Hudaybiyah yang turun, yang kita sedang bincangkan berkaitan dengan surah Al-Fathu. Ini mulabasat, tuan-tuan. Kata Syed Qutb, ini mulabasat. Mulabasat ni makna background. Berkaitan dengan surah Al-Fathu ni, kita kena faham apa yang berlaku, perkaitan peristiwa-peristiwa yang mengelilingi, menyelubungi turunnya surah Al-Fathu ini. Ini namanya mulabasat. Syed Qutb mengatakan kita kena faham apa yang berlaku, dan kemudian barulah kita tahu inti dan juga direction yang dikemukakan oleh Allah dan surah Al-Fathu ini kepada Nabi dan umatnya sallallahu alaihi wasallam. Kan jadi Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah, kalau begitu mengapalah penghinaan untuk kita wahai Rasulullah? Sayyidina Umar hampir menangis mendengar perkara tersebut. Outputnya sangat tak menggembirakan, tuan-tuan.
Maka akhirnya Rasulullah SAW telah pun berkata kepada Umar, sungguhnya aku adalah Rasulullah. Aku mendapat perkara ini wahyu daripada Allah. Dan Allah pasti akan menolongku. Mendengar kata-kata ini tuan-tuan, Sayyidina Umar pun jadi malu. Ini orang beriman je sifat tuan Maka Sayyidina Umar pun tak ada tempat lain nak mengadu. Selepas Rasulullah SAW itu menolak permintaannya, maka dijumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka ni sangat rapat satu sama lain. Maka Sayyidina Umar berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan menceritakan perkara itu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mengetahui ini adalah luahan hati seorang manusia yang sangat ikhlas untuk Allah dan Rasulnya, itu Umar Khattab radhiyallahu anhu. Itulah insan yang sangat hebat yang Nabi telah sabdakan, kalau ada Nabi, inilah orangnya. Maka Sayyidina Abu Bakar memujuk Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu dan mengatakan, wahai Umar, cukuplah. Memang Rasulullah itu utusan Allah. Semua yang baginda buat itu daripada Allah. Allah pasti menolong agamanya, wahai Umar. Lihat apa kata Sayyidina Umar, tuan-tuan. Maka Sayyidina Umar berkata, aku terus-menerus berpuasa, bersedekah dan memerdekakan hamba kerana apa yang telah aku ucapkan pada hari itu, supaya aku dapat keampunan daripada Allah SWT. Takutnya Sayyidina Umar atas ketelanjuran perkataannya tadi, tuan-tuan. Lalu Sayyidina Umar kata radhiyallahu anhu telah berpuasa dan beliau bersedekah, bahkan membebaskan hamba. Membebaskan hamba ni kita tak boleh nak bayang dalam suasana sekarang, tuan-tuan. Agaknya mereka hamba ni nak bagi faham macam kita sedekah kereta yang kita sayangi lah untuk Islam. Ada sebuah MPV hadiah untuk masjid, ambillah masjid, gunakanlah MPV ni untuk bawa tuan imam ke, bawa ustaz datang ceramah ke, letak jenazah untuk hantar ke kubur. Agaknya begitulah, tuan-tuan. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu punya takutnya di atas kata-katanya yang terlepas itu terhadap Rasulullah. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu kata, aku akan berpuasa padanya, aku sedekah, aku merdekakan hamba. Aku takut kata-kata aku ini dimurkai oleh Allah SWT, kerana aku bertanya kepada Rasulnya satu soalan yang tidak patut. Maka tuan-tuan, Sayyidina Umar merasa sangat gundah gulana, keluh kesah, bimbang, takut. Sampailah Allah SWT menurunkan berita gembira kepada Nabi-Nya tentang kemenangan yang disebut dalam surah Al-Fatih ini. Dan surah ini menggembirakan Nabi SAW, menggembirakan Abu Bakar, menggembirakan Umar, menggembirakan semua umat Islam, bahawa zahirnya nampak menyebelahi kaum musyrikin, tapi hakikatnya sebenarnya menyebelahi mereka. Bagaimana? Nanti saya huraikan lebih lanjut dalam kuliah yang berikutnya, tuan-tuan. Sebelum terlupa, saya nak sampaikan pesan penaja. Dapatkan Ahmad Saudak Yudkah daripada Zazan Travel. Tuan-tuan, ni adalah pendinding diri kita, mudah-mudahan daripada penyakit yang sedang berlaku sekarang. Mari kita amalkan sunnah Nabi SAW dari makanan yang Nabi nyatakan bahawa ia merupakan bijirin kebaikan, keberkatan dan penawar kepada semua penyakit melainkan kematian, sabda Nabi SAW. Yakinlah dengan sabda Nabi SAW. Ini birkah Habatus Sauda. Hadirkanlah di rumah kita, dalam handbag kita, dalam briefcase kita, sebagai satu usaha untuk perlindungan pada zaman penyakit berlaku ni, tuan-tuan. Kita dengar kematian di sana sini, sebagai satu usaha hadirnya dalam bentuk begini, tuan-tuan, telah diproses. Kita terima kasih sebiji, 2 biji pagi, 2 biji malam sebagai contohnya, sebagai satu usaha untuk dapat perlindungan daripada Allah Taala, seperti Nabi janjikan. Ia adalah penawar kepada seluruh penyakit dan kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu, tuan-tuan, kami di Zazan Travel ada memasarkan kurma McJool. Jangan lupa dapatkan. Nabi bersabda, rumah yang tak ada kurma padanya, penghuninya akan selalu kelaparan. Inilah dia kurma McJool yang hadir dari bumi Syam, Jordan, Palestin. Yang sangat menyelerakan. Tuan-tuan, tekstur dalamnya cantik, menarik. Boleh kita jadikan teman rumah kita. Setiap waktu boleh kita makan, nikmati. Mudah-mudahan bulan Muharram nanti kita dapat berpuasa pada hari 9, hari 10, hari Isnin, Khamis sebagainya, hari putih, hari hitam. Dapatkan kurma McJool daripada Zazan Travel. Dan ini pula kurma ajwa dari Madinah yang disabdakan Nabi SAW, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurruhu sumun sihirun. Siapa yang makan kurma ajwa 7 biji waktu pagi akan selamat daripada sihir dan juga racun. Saiznya sangat beza, kalau tuan-tuan perhatikan. Ni lebih kurang 2 kali ganda. Ni McJool, ini ajwa. Ajwa Madinah. Ajwa Aliyah Madinah. Kami ada sijil lahirnya dari Madinah. Ni McJool dan juga ajwa, dapatkan daripada Zazan Travel.
Baik tuan, saya harap tuan-tuan faham tentang peristiwa Hudaibiyah ni sebagai satu renungan dalam sejarah Islam, kerana ia satu benda yang penting betul lah untuk membuka kematangan berpolitik orang Islam. Bahawa politik itu sebahagian daripada Islam, dan siapa yang diberi kepimpinan dalam menjalankannya bertanggungjawab, dan kita yang tidak terpilih sebagai kepimpinan membantu kepimpinan dengan nasihat, dengan mendoakan, dengan memberikan pandangan. Pada zaman sekarang, elakkan daripada menyampaikan fitnah-fitnah yang kita tidak pasti tuan-tuan. Ini adalah satu pembukaan paradigma kepada umat Islam untuk cara berfikir. Kita nak membawa lembayung panji-panji Islam ni bukan bawa ini besok menang. Dia perlu pendidikan, dia perlu tarbiyah, dia perlu kesabaran, dia perlu jihad, mujahadah, berapa ramai yang terkorban sebagai syuhada. Barulah Islam itu akan dimahkotakan tuan-tuan, dan bukan semudah untuk kita katakan. Baik, jadi saya sambung lagi cerita tentang Sulh Hudaibiyah ni. Dan apabila Nabi SAW tidak dapat memasuki kota Mekah untuk menunaikan ibadah umrah, maka baginda telah memerintahkan mereka untuk menyembelih haiwan korban, mencukur rambut mereka. Ini namanya damul ihsar. Dam ihsar ni kita berniat untuk menunaikan ibadah umrah tapi terhalang dengan sebab perkara-perkara tertentu. Ya, macam ada orang bertanya kepada saya, nak pergi ambil isterinya di Mekah yang bekerja sebagai nurse, maka berniat untuk menunaikan umrah. Sampai di Mekah, sampai di Jeddah, tak dibenarkan masuk ke Mekah pula sebab protokol yang ada sekarang, term and condition yang baru yang telah boleh ditetapkan dalam permit untuk masuk. Maka kita telah berniat, telah berihram mungkin dalam kapal terbang, maka mereka hendaklah melakukan penyembelihan seekor kambing, namanya dam ihsar. Dam ihsar ni betul kemudian bergunting rambut, maka kita pun keluar daripada ihram kerana kita berniat untuk menaikkan ibadah umrah tapi terhalang dalam perjalanan. Ataupun orang dah sampai ke Jeddah untuk menaikkan haji, katalah begitu, tiba-tiba dapat berita penting untuk kembali semula ke tanah air, maka mereka juga akan melakukan dam ihsar. Jadi baginda SAW pun telah menyuruh para sahabat untuk mencukur rambut dan kembali semula ke Mekah, tapi semua mereka tidak mahu melakukannya. Bukan sahabat ingkar tuan-tuan, tapi sahabat ni rasa macam terkilan sangat, Rasulullah kita pergi jauh macam ni, tiba-tiba tak boleh masuk Rasulullah ke Mekah. Amat terkilan. Maka Nabi pun masuk ke dalam kemah berjumpa dengan isinya Ummu Salamah radhiyallahu anha yang pada masa itu menemani Nabi SAW. Nabi ni ketika nak musafir jauh, Nabi akan melakukan qur'ah, iaitu undian, mana para isteri yang kena undiannya akan bersama dengan Nabi dalam perjalanan tersebut. Maka yang menyertai Nabi pada kali itu adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Maka Ummu Salamah tengok tuan romantiknya keluarga Nabi. Kadang-kadang kita suami betul, kita belajar tinggi, kita exposure banyak, kita ni director dan sebagainya, isteri kita duduk kat rumah je. Tiba-tiba dia bagi kita pandangan yang betul. Dengarlah tuan-tuan, apa sombong sangat, hidung tinggi sangat. Macam Nabi yang selalu manusia pilihan Allah, mendapat wahyu daripada Allah. Ada ketikanya Nabi mendengar, banyak kali Nabi mendengar pandangan daripada isteri-isteri baginda SAW. Maka dalam peristiwanya Ummu Salamah berkatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Rasulullah telah menyuruh para sahabat untuk bercukur, menyembelih korban, mereka tidak mahu melakukan Rasulullah. Bagaimana kalau Rasulullah sendiri yang memulakan? Nanti mereka akan ikut. Allah, bijaknya isteri Rasulullah ni Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang pernah kita belajar lead by example. Tengok Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW telah pun menyembelih dan melakukan guntingan di rambut baginda SAW, menggunting. Maka barulah para sahabat ikut. Walaupun mereka terkilan, emotionally mereka terganggu, tapi bila melihat Nabi melakukannya, Nabi mengikuti cadangan syura dengan isinya yang hebat, itu Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang menyuruh Nabi melakukannya terlebih dahulu, nanti akan diikuti umat Islam. Tuan, banyak benda kita nak belajar tuan. Menarik bila kita teliti sirah Nabi SAW ini, kerana ia adalah penjelasan yang paling tepat dan juga teliti terhadap ayat Quran sebenarnya. Ayat Quran itu diterangkan dengan sirah Nabi yang menjalani kehidupan di bawah nama Al-Quran sesuai dengan kata Syekh Qutb rahmatullah alaihi asyahid yang mulia ni. Nampaknya kita baru masuk mukadimah surah Al-Fathu. Jadi tuan-tuan jangan lupa dapatkan tafsir Ibnu Katsir dari Telaga Biru daripada Zahzan Travel. Tuan-tuan akan dapat hadiah buku Fiqh Mizan. Mana buku Fiqh Mizan ni? Tak ada kat tangan saya. Tuan-tuan, buku Fiqh Mizan ni penting untuk kita memahami kaedah kehidupan yang mempandukan kepada caturan pertimbangan yang Allah Taala ajar untuk kita. Wa wada'al mizan, Allah cerita mizan dalam Quran banyak perkataan. Jadi tuan-tuan akan dapat kuliah percuma daripada Fiqh Mizan dengan tuan-tuan dapatkan tafsir Ibn Katsir. Tolong dapatkan segera. Kempen ini akan berakhir tak lama lagi. Tafsir Ibn Katsir. Dan akhir sekali tuan-tuan, terima kasih atas kehadiran. Sampaikanlah kurniaan kepada teman kita yang lain untuk kita memahami bukan sahaja tafsir, melainkan hadis, sirah, tasawuf dan sebagainya. Jangan lupa anak-anak kita yang cuti panjang sekarang ni, tolonglah bimbing mereka untuk sembahyang dengan betul. Kami di Telaga Biru menerbitkan buku Kem Bersari Salat tahap 1 dan tahap 2 yang mengandungi berbagai-bagai topik.
Daripada awal lagi saya bacakan untuk tuan-tuan. Wuduk, air yang boleh digunakan untuk wuduk, rukun wuduk, sunat wuduk, wuduk yang sempurna, latihan. Ni yang penting ni, bab latihan. Tak ramai daripada kita yang membuat latihan. Tunjukkan satu persatu, tengok. Kan. Kemudian ada pengukuhan. Kemudian ada penyesuaian, sesuaikan. Ini ada tandakan. Latihan komplit tuan-tuan, dan kita duduk bersama anak kita untuk salat dan belajar tulisan jawi. Pendeknya buku ni sangat penting untuk dimiliki oleh anak-anak kita dari 1 sampai 3. Memperbaiki salat mereka, kerana salatlah ibadah yang pertama sekali akan ditanya di akhirat. Sempurna salat, sempurnalah yang lain. Ini pula untuk anak kita daripada jam 4 sampai jam 6. Yang mulakan dari sekolah rendah, mereka menguasai salat dengan baik. Apa pula topik dalam untuk anak-anak dari 4 hingga 6 ni? Wuduk, salat, waktu salat, azan, iqamat. Juga penuh dengan latihan, pengukuhan. Ada di belakang ni pula ada checklist anak kita dah buat dengan sempurna ke belum. Tuan-tuan, isilah masa dengan anak-anak. Jangan masa terluang baru nak buat benda ni. Adakan masa untuk muhasabah salat anak kita. Tengok inilah dia KM Bersari Solat yang menepati modul JKAF KSSM yang memang dipakai di semua sekolah. Cuma waktu PKP ni kita bimbang ayah ibu tak mahu berat buat salat. Kalau di sekolah mereka belajar ni. Sebenarnya telah dipakai lebih 10 tahun. Yang ni adalah yang terbaru sekali, latest version. KM Bersari Solat tak 1 dan tak 2. Dapatkan semudah tuan-tuan ziarahi www.telagabiru.com.my. Tekan je perkataan dekat Safari kita ke, dekat Google ke, telagabiru.com.my. Keluar kedai buku online Telaga Biru. Dapatkan buku KM Bersari Solat. Juga untuk anak-anak kita yang baru belajar membaca sekarang ni, kami ada terbitkan satu modul lengkap. Bacalah sayang, bacalah manjaku. Daripada tak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa yang kami cuba adakan di Telaga Biru adalah pendidikan tidak berpisah daripada agama, tuan-tuan. Ini paling penting. Terasnya adalah nilai murni, akhlak. Semua pendidikan diajar sini berkaitan dengan ibadah kita, walaupun semudah untuk membaca. Bacalah manjaku untuk anak kita daripada usia 3 hingga 6 tahun. Dan juga kami ada terbitkan buku untuk kafa. Kafa, tuan-tuan ni. Kafa namanya Najahatun, kejayaan. Ni jawi dan khat. Tengok sikit jawi dan khat ni, saya galakkan tuan-tuan. Ada bahagian, ada jawapannya. Ada kaedah belajarnya. Nampak ni? Yang menepati siri kafa, tuan-tuan ni. PBD, pentaksilan dalam kelas, dalam darjah. Ni jawi dan khat. Ini pula apa ni? Ni bahasa Arab. Belajar bahasa Arab daripada anak kita kecil-kecil. Ada jawapannya kat belakang ni. Okay, ada jawapannya. Yang memang ada jawapannya. Sirah Nabi. Ini pula adalah untuk akidah. Ini adalah untuk tilawah Al-Quran. Ini adalah jenis khat. Ini adalah ibadah. Ini adalah adab. Adab dan akhlak. Tuan-tuan dapatkan daripada Telaga Biru. Semudah tuan-tuan surf www.telagabiru.com.my. Tuan-tuan akan dapat melihat kedai buku online. Dapatkan buku-buku ni untuk kegunaan rujukan isteri kita, suami, untuk didik anak-anak dalam cuti yang panjang yang kita tahu bila berakhir ni, tuan-tuan. Setakat saya dulu untuk renungan pada malam ni. Mudah-mudahan Allah beri pada kita pencerahan, kefahaman, keseluruhan iman, dan kita dapat faham mula basaj, peristiwa yang menyelubungi atau menyelaputi turunnya surah Al-Fathu ini, mengikut kata-kata Syed Qutub, yang perlu kita faham. Dengan sebab faham barulah kita dapat menghayati kehebatan isi kandung, direction yang diberikan oleh Allah, konten surah Al-Fathu ini. Jadi setakat saya dulu. Jumpa lagi esok insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih saudara-saudara. Memang kami kat Telaga Biru nak buat buku ni ada psikologisnya, ada konsultannya. Kami tak buat setakat nak buat, tak. Kita ada buat kajian, tim kajian kita, Datuk Asari, Hanizan Nazar. Jadi tuan-tuan boleh jadi dropshipper, tuan-tuan boleh tolong pasarkan, boleh hadiahkan kepada anak-anak buah kita, kepada anak-anak murid kita, cikgu-cikgu, digalakkan ibu bapa untuk dapatkan, boleh jadi ejen untuk jualan, semuanya boleh insya-Allah. Boleh jual kat Shopee, semua boleh insya-Allah. Setakat ni saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مصيبة إلا نفسته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أديتها وقضيتها ويسرتها يا رب العالمين. Ya Allah, jangan ada seorang pun yang hadir dalam majlis ilmu pada malam ni yang jahil dan Kau beri ilmu padanya, yang sakit dan Kau sembuhkan, yang akan musafir dan Kau selamat pergi baliknya, keluarganya sakit yang Kau sembuhkan ya Allah. Jangan ada seorang pun yang meninggal dunia yang Kau curah rahmat ke atasnya. Jangan ada seorang pun yang belum berkahwin yang Kau kurniakan untuknya, sama ada suami yang saleh ataupun isteri yang salihah yang akan bahagia dunia akhiratnya. Jangan ada seorang pun yang belum dikurniakan anak, yang telah berkahwin tapi belum dikurniakan zuriat. Berilah kepadanya zuriat yang salih yang salihah yang akan meneruskan legasi kebaikan untuknya sebab kematiannya kelak, wahai Tuhan. Jangan ada seorang pun yang zalim melainkan Kau beri keselamatan untuknya. Jangan seorang pun yang menzalimi orang melainkan Kau beri hidayah kepadanya agar meninggalkan kezaliman, kerana kezaliman itulah kegelapan di akhirat nanti, wahai Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah pemimpin kami untuk melaksanakan Islam, untuk memimpin dengan cara yang terbaik. Kurniakan untuk mereka mereka insan-insan yang dapat menasihati mereka dengan penuh kejujuran dan tidak mengambil kesempatan di atas kelemahan mereka, wahai Tuhan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, satukan hati pemimpin umat Islam dan juga rakyat Melaka, ya Allah. Kurniakan kekuatan kepada kami, kesedaran kami bahawa perpecahan itu sangat bahaya, ya Allah, mengundang musibah dan balak yang banyak, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih tuan Noraim Pudin Syamsuddin. Barakallahu fikum. Cikgu Ina, terima kasih cikgu. Jangan lupa cikgu dapatkan buku-buku Telaga Biru. Juga Zali Radhiyah Hussein, barakallahu fikum. Abu Syakir, barakallahu fik. Nurwala Ahmad, terima kasih semua. Husnida Aziz, InsyaAllah jumpa lagi esok. Astagfirullah hadinakum wa amanatakum wa khatimah amalikum. Suhaila, Fauzia, saya tinggalkan kalian semua bawah jagaan kasih yang Allah, kenang daku dan doamu. Zuriah Lagi Kaluk, Sulaiman bin Masturna, terima kasih. Abu Syakir sekalian, terima kasih. Jumpa lagi esok insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farida Yahya, Nur Jannah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.